Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'dihi wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuhu wa khaliluhu. Adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد، أحبابنا الكرام, tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bertemu di dalam satu majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu yang diadakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Bijahid Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbahasan kita pada membicarakan kitab Mukhtasar Sulamit Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq. Pada kata Tuan Syekh rahimahullahu taala, "Fahuwa al-qadim wa ma siwahu hadith wa huwa al-khaliq wa ma siwahu makhluqun. فكل حادث دخل في الوجود من الأعيان والأعمال من الذرة إلى العرش ومن كل حركة للعباد وسكون والنوايا والخواطر فهو بخلق الله لم يخلقه أحد سوى الله." Maka dia adalah Al-Qadim, yakni yang tidak ada permulaan bagi kewujudannya, dan selain daripadanya adalah baharu. Dia adalah Al-Khaliq, pencipta, maka selain daripadanya adalah makhluk, yakni ciptaannya. Maka setiap yang baharu adalah ciptaannya, sama ada yang terdiri daripada segala benda dan segala perbuatan makhluk, daripada sekecil-kecil zarah hinggalah sebesar-besar makhluk iaitu arash, dan semua pergerakan hamba
diamnya niat-niatnya dan lintasan-lintasan hatinya, maka kesemua itu terjadi dengan ciptaan Allah. Tidak ada sesuatu yang menciptakannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan sidang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata tuan Syekh, fahuwal qadim, dan dialah yang al-qadim. Al-qadim maknanya yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Dan ini tuan-tuan seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ketiga dari surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal awwal. Wa huwal awwal dengan maksud dan hanya dia jua yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Hanya dia sahaja yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Adapun segala sesuatu selain Allah, pasti dan pasti tuan-tuan ada permulaan bagi kewujudannya. Kerana kesemua perkara yang selain Allah pasti baharu. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala baharu. Maka bila dikatakan baharu, pasti ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut dia dicipta, maka automatik tuan-tuan kita faham bahawa perkara tersebut pasti akan ada permulaan bagi kewujudannya. Itu satu kaedah. Setiap yang baharu pasti dicipta, dan sesuatu yang dicipta pasti akan ada permulaan bagi kewujudannya. Asalnya dia tak ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya daripada tiada kepada ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka dalam matan ini tuan-tuan, Tuan Syekh menyatakan kepada kita bahawa hanya Allah Ta'ala saja yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Adapun selain Allah pasti akan ada permulaan bagi kewujudannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Termasuklah tuan-tuan alam yang terbentang luas ini tuan-tuan, juga ia adalah baharu. Alam ini tuan-tuan, ia Allah ke bukan Allah? Maka sudah tentu jawapannya tuan-tuan, alam ini bukan Allah. Maka bila kita kata alam ini bukan Allah, bermakna alam ini baharu. Bila kata alam ini baharu, maka kita faham bahawa pasti ada permulaan bagi kewujudannya kerana ia dicipta. Maka dari sini tuan-tuan kita faham akan kesesatan ataupun kegelinciran golongan-golongan ahli falsafah, yang mana tuan-tuan sebahagian di kalangan mereka mendakwa bahawa alam ini qadim, yakni alam ini tiada permulaan bagi kewujudannya. Wal'iyadzu billahi min zalik. Maka tuan-tuan sedang hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebabkan ini tuan-tuan, mereka dihukumkan terkeluar daripada Islam, wal'iyadzu billahi min zalik. Kenapa? Keyakinan bahawa alam ini qadim secara jelas bertentangan dengan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga bertentangan ia dengan ayat Al-Quranul Karim, huwal awwal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Di kalangan mereka-mereka ahli falsafah itu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, adalah Aristo. Yani kalau dalam bahasa kita tuan-tuan, Aristotle. Ini di antara golongan ahli falsafah yang mendakwa bahawa alam ini tiada permulaan bagi kewujudannya, wal'iyadzu billahi min zalik. Dan mengikut pada kata Aristotle ini tuan-tuan, berhubung alam ini
tiada permulaan adalah Ibn Taymiyah. Begitu juga dengan Ibnu Sina dan Al-Farabi wal-'iyadzu billah. Jadi tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama namanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Beliau adalah sarjana yang hidup pada kurun yang ke-6 Hijriah, wafat pada tahun 505 Hijriah. Beliau pernah mengarang sebuah kitab yang berjudul Al-Munqidh Minad Dhalal. Al-Munqidh Minad Dhalal, yakni penyelamat daripada kesesatan. Dalam kitab itu tuan-tuan, beliau Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala membongkar akan kegelinciran golongan-golongan ahli falsafah dari sudut pegangan, dari sudut i'tiqad, dari sudut kepercayaan. Maka digariskan dalam kitab tersebut tuan-tuan, ada 10 kegelinciran bagi golongan ahli falsafah, dan 3 daripadanya tuan-tuan, 3 daripadanya nyata dan jelas bertentangan dengan ijma' para ulama dan nas ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Dan salah satu daripada 3 perkara tersebut adalah meyakini bahawa alam ini qadim, alam ini tiada permulaan bagi kewujudannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah Tuan Syekh mengkhabarkan kepada kita bahawa maka dia, yakni Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qadim. Allah Taala sahaja yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Adapun segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala pasti ada permulaan bagi kewujudannya kerana ia baharu. Macam kita sebut tadi, alam ini Allah ke bukan Allah? Maka sudah tentu jawapannya bukan Allah. Kalau bukan Allah, maknanya ia baharu. Kerana segala sesuatu selain Allah, ia makhluk, ia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian kata Tuan Syekh, fa huwal khaliq wa ma siwahu wa huwal khaliq wa ma siwahu makhluq. Dan dia adalah pencipta, adapun selainnya adalah makhluk belaka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan nak khabarkan kepada Tuan Syekh nak mengkhabarkan kepada kita bahawa yang mencipta hanya Allah Taala jua. Adapun segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala tidak mencipta. Dan ini tuan-tuan yang difahami daripada ungkapan ataupun daripada kalimah tauhid, La ilaha illallah. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala telah mentafsirkan kalimat tauhid La ilaha illallah dengan maksud La khaliqa illallah, tidak ada pencipta melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini tuan-tuan kita faham bahawa yang mencipta hanya Allah Ta'ala sahaja. Adapun segala sesuatu selain Allah tidak mencipta. Maka dari sini kita faham bahawa manusia tidak menciptakan perbuatannya. Manusia tidak menciptakan perbuatannya. Tak kira sama ada perbuatan itu baik ataupun buruk, taat ataupun maksiat, iman ataupun kufur, kesemuanya berlaku dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa khalaqa kulla syai'. Surah Al-Furqan ayat yang kedua. Wa khalaqa kulla syai', yakni hanya dia jua yang mencipta akan segala sesuatu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini tuan-tuan kita faham bahawa i'tiqad segolongan manusia, di kalangan mereka dinamakan sebagai Mu'tazilah. Mu'tazilah ni tuan-tuan adalah segolongan di kalangan manusia yang akidah mereka bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Lalu mereka ini meyakini bahawa manusia menciptakan perbuatannya. Yang ini kata mereka, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kudrat di dalam diri makhluk, dalam diri seseorang manusia, yang dengannya, dengan kudrat tersebut manusia menciptakan perbuatannya. Wal'iyazu billahi min zalik. Orang yang mendakwa bahawa manusia menciptakan perbuatannya, orang ini tuan-tuan pada hakikatnya tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini pada hakikatnya tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dikatakan tauhid itu, yang dikatakan yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah itu, seperti mana yang ditafsirkan oleh al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullahu taala, la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Manusia tidak menciptakan perbuatannya, bahkan yang menciptakan perbuatannya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Okey. Syiah ni tuan-tuan, dia ada banyak pecahan dia. Okey, ada banyak pecahannya. Sebahagian di kalangan mereka dari sudut akidah, mereka mengikut akidah Mu'tazilah. Ada di kalangan mereka yang berpegang dengan akidah Mu'tazilah, yakni meyakini bahawa manusia menciptakan perbuatannya seperti mana yang kita sebut tadi. Dan ada di kalangan mereka, golongan Syiah ini beriktikad dengan iktikad golongan musyabbihah, golongan yang menyamakan antara Allah dan makhluk. Lalu mereka meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada baginya anggota tangan, anggota kaki, jari, betis, muka dan sebagainya. Wal'iyadzu billahi min zalik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada bahasan kita tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tuan-tuan, mereka berikan kepada kita dalil akal yang menunjukkan bahawa manusia tidak menciptakan perbuatannya. Yang pertama, bila sebut pencipta ni tuan-tuan, yakni pencipta mesti berkuasa untuk menjadikan apa sahaja yang dikehendakinya, maka baru dikatakan sebagai pencipta. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebut dengan huruf ba, makhraj bagi huruf ba ini, kalau tuan-tuan baca dan belajar dalam kitab dalam ilmu tajwid, makhraj bagi huruf ba adalah dua bibir, ba, ab, dua bibir. Itu tempat keluarnya huruf ba. Dan kalau kita sebut huruf ha, makhraj bagi huruf ha, tempat keluar bagi huruf ha adalah wasatul halqi, yakni pertengahan halkum, pertengahan kerongkong kita. Kalaulah, maka kata ulama, seandainya manusia itu yang menciptakan perbuatannya, maka sudah tentu seseorang manusia itu dengan begitu mudah sekali boleh mengeluarkan huruf ha dari makhraj ba dan huruf ba dari makhraj ha. Agak-agak ada tak boleh di kalangan kita yang boleh keluarkan huruf ha dari makhraj ba dan huruf ba dari makhraj ha? Tak ada, tuan-tuan. Maka itu sudah cukup menunjukkan bahawa bukan kita yang menciptakan perbuatan kita. Yang menciptakan perbuatan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, adanya mereka-mereka di kalangan manusia yang ditimpa penyakit lumpuh. Tak kiralah sama ada lumpuh separuh badan ke ataupun lumpuh seluruh badan, maka itu merupakan dalil bahawasanya manusia tidak menciptakan perbuatannya. Kalau manusia manusia menciptakan perbuatannya, maka takkan ada orang yang ditimpa penyakit lumpuh. Pada bila-bila masa sahaja dia nak angkat tangan, nak turun tangan, nak jalan, nak lompat ke apa ke, dia boleh. Tetapi tuan-tuan, pada hakikatnya bila kita jumpa orang yang lumpuh ni tuan-tuan, kita kata, pakcik,
Cuba pakcik angkat tangan pakcik. Angkat tangan kanan. Pakcik itu berkerut dahi tuan-tuan. Dia kata, akhirnya pakcik kata, pakcik nak angkat tapi tak berdaya, tak ada upaya nak angkat. Pakcik nak angkat, kehendak ni memang nak angkat tapi tak terangkat. Subhanallahil azim. Jadi tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dalil akal yang kedua tuan-tuan, bahawa manusia itu tidak menciptakan perbuatannya. Dan begitu juga tuan-tuan, kata ulama, pencipta mesti mengetahui tentang perkara yang diciptakannya dengan detail, dengan pengetahuan yang terperinci, kerana dia yang mencipta. Dia mencipta sesuatu itu, maka pengetahuannya tentang perkara tersebut sangat detail dan sangat terperinci. Dan kita tuan-tuan, kalau kita tanya balik diri kita, berapa tapak yang telah kita lakukan dari rumah kita nak datang ke sini, kita pun tak tahu tuan-tuan. Kita pun tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi tuan-tuan sidang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu jelas menunjukkan bahawasanya bukan kita yang menciptakan perbuatan kita. Dan kalau kita je yang menciptakan perbuatan kita, pasti apa yang kita kehendak pasti berlaku. Apa yang kita kehendak untuk berlaku pasti berlaku. Tapi pada hakikatnya tuan-tuan, dalam kehidupan kita, setakat dah 60 tahun, dah 70 tahun kita hidup di atas dunia ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berapa banyak pengalaman kehidupan kita yang kita nak seperti A tapi yang jadi B. Kita nak seperti B yang jadi A. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah tuan-tuan kata ulama, yang mencipta hanya Allah taala jua. Yang mencipta hanya Allah Subhanahu wa taala jua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sebab itulah kata Tuan Syekh, dia adalah khaliq, pencipta, wa ma siwahu makhluq, selain daripadanya, yakni selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaannya, yakni makhluk. Pasti akan ada permulaan bagi kewujudannya. Fa kullu hadithin dakhala fil wujud. Maka dari situ kata Tuan Syekh, setiap yang baharu adalah ciptaannya, sama ada yang terdiri daripada segala benda dan segala perbuatan makhluk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang berada dalam alam ini, tak kira sama ada ia dalam bentuk jisim ataupun sifat bagi jisim. Jisim ni tuan-tuan, kalau dari sudut akidah, dari sudut di sisi ulama tauhid, adalah sesuatu yang ada baginya ukuran, yang ada yang boleh dibelah bahagi dan boleh dicerai pisahkan. Sesuatu yang ada baginya ukuran dan boleh dibahagi-bahagikan, itu dikatakan jisim. Contoh tuan-tuan, diri kita ni jisim. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Kertas jisim, kayu jisim, kapet jisim, pokok, daun, batu, pakaian, semua perkara yang ada ukuran baginya dan boleh dibahagi-bahagikan, maknanya boleh dipotong-potong, boleh dicerai pisahkan, kesemuanya adalah jisim. Allah yang menciptakan jisim, dan Allah Taala juga yang menciptakan segala sifat bagi jisim tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Termasuklah segala perbuatan yang dilakukan oleh makhluk, sama ada perbuatan itu baik ataupun buruk, taat ataupun maksiat, iman ataupun kufur. Daripada sekecil-kecil zarrah hinggalah sebesar-besar makhluk, iaitu arash. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekecil-kecil makhluk yang boleh dilihat dengan mata kasar tuan-tuan, di sisi ulama tauhid dinamakan sebagai zarrah. Zarrah ni tuan-tuan bukan masuk zarah dalam istilah sains, tidak. Tetapi zarrah itu tuan-tuan di sisi ulama tauhid adalah satu partikel kecil
senang cerita tuan-tuan, habuk yang kita dapat lihat berterbangan di udara tatkala cahaya matahari memancar masuk melalui tingkap. Cahaya matahari memancar masuk melalui tingkap, maka kita akan dapati ada habuk-habuk kecil yang berterbangan di udara. Itu di sisi ulama tauhid adalah zarrah, dan ia adalah sekecil-kecil makhluk yang dilihat, yang dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi kata Tuan Syekh, dari sekecil-kecil zarrah yang ia adalah sekecil-kecil makhluk yang dapat lihat dengan mata kasar, sehinggalah sebesar-besar makhluk iaitu arash. Kalau ditanya kepada kita tuan-tuan, apakah makhluk yang terbesar ciptaan Allah? Maka jawapannya tuan-tuan, makhluk yang paling besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah Arsyur Rahman, arasy Allah Subhanahu wa taala. Tak ada makhluk yang lebih besar daripada arasy. Arasy ini tuan-tuan kedudukannya di atas langit yang ketujuh. Atas langit yang ketujuh tu tuan-tuan, dia ada di atas langit ketujuh ada syurga, dan atap bagi syurga adalah arasy Allah Subhanahu wa taala. Atap bagi syurga adalah arasy Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi syurga itu ia hanyalah sejuzuk, ia mengambil kadar sejuzuk daripada arasy. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arasy itu sekarang ini ditanggung oleh 4 malaikat yang dinamakan sebagai hamalatul arsy. Hamalatul arsy, malaikat yang menanggung arasy. Dan pada hari akhirat kelak tuan-tuan, arasy itu akan ditanggung oleh 8 malaikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Pada malam Mi'raj, tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit untuk diperlihatkan kepada baginda perkara-perkara luar biasa yang berada di alam ulwi, yang berada di atas langit, maka di antara yang dilihat oleh baginda pada malam tersebut adalah arasy Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang menanggung arasy. Pada setiap tiang arasy itu tuan-tuan tertulis padanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ia ditanggung oleh 4 malaikat. Malaikat yang menanggung arasy itu tuan-tuan sangat besar, sangat besar. Dan kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan tentang malaikat yang menanggung arasy. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, jarak di antara cuping telinga malaikat tersebut hinggalah ke bahunya sejauh 700 tahun perjalanan burung yang terbang menjunam ke bawah. 700 tahun perjalanan burung yang terbang laju menjunam ke bawah. Itu jarak di antara cuping telinga hingga ke bahu malaikat yang menanggung arasy. Subhanallahil azim. Besar masya-Allah malaikat menanggung arasy itu. Akan tetapi tuan-tuan, besar lagi arasy yang ditanggung oleh malaikat-malaikat tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai arasy, Allah yang menciptakan arasy. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak duduk bersemayam di atas arasy. Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy sebagai tanda kekuasaannya dan bukan untuk menjadikan arasy itu sebagai tempat bagi zatnya. Allah Ta'ala tidak duduk di atas arasy tuan-tuan. Seandainya Allah Ta'ala duduk di atas arasy, maka ini bermakna Allah Ta'ala itu ada baginya saiz dan ukuran
Kalau begitu Allah Ta'ala macam kita. Contoh tuan-tuan, bila kita duduk di atas kerusi, maka ada 3 situasi yang boleh berkemungkinan berlaku. Sama ada punggung kita ni tuan-tuan sama besar dengan kerusi, sama sendat, ataupun punggung kita lebih kecil daripada kerusi tersebut, maka ada ruang sikit tinggal, ataupun punggung kita lebih besar daripada kerusi tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi begitulah juga tuan-tuan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala itu duduk bersemayam di atas arash seperti mana dakwaan golongan Yahudi, maka itu akan melazimkan 3 andaian, yakni sama ada Allah Ta'ala itu sama besar dengan arash, ataupun Allah Ta'ala lebih kecil daripada arash, ataupun Allah Ta'ala lebih besar daripada arash. Dan ketiga-tiga andaian tersebut adalah batil, andaian-andaian yang tidak benar, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada baginya ukuran dan saiz, kerana setiap yang mempunyai ukuran pasti berhajat kepada yang menentukan baginya ukuran tersebut. Contoh tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita ada, setiap daripada kita tuan-tuan ada ketinggian masing-masing. Bila kita ukur, kita dapat tahu ketinggian kita berapa. Katakanlah saya tuan-tuan, ketinggian saya 169 cm. 169. Kenapa 169? Kenapa tidak 180? Kenapa tidak 145? Kenapa 169? Kerana yang menentukan ketinggian tersebut adalah Allah. Allah yang telah menentukan ketinggian 169 itu pada seorang lelaki yang namanya Sabri. Maka diciptakan makhluknya tersebut tuan-tuan, makhluknya itu dalam ketinggian tersebut. Setiap sesuatu yang ada baginya ukuran, yang ada baginya saiz, yang ada baginya rupa bentuk dan rupa paras, kesemuanya berhajat kepada yang menjadikan perkara tersebut pada saiz yang tertentu, ukuran yang tertentu, rupa paras yang tertentu, dan gambaran yang tertentu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sebagai contoh, matahari. Kalau kita lihat matahari itu bulat, kenapa tidak matahari itu 4 segi tepat ataupun 3 segi? Kenapa bulat? Kerana yang menentukan bentuk matahari itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menentukan matahari itu bentuknya bulat seperti itu, maka jadilah ia seperti itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak duduk bersemayam di atas arash seperti mana dakwaan sebagian manusia. Ini satu perkara yang boleh diterima oleh akal tuan-tuan. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, sebelum arash itu diciptakan, sebelum tempat itu diciptakan, sebelum langit, bumi, syurga, neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ketika Allah Ta'ala sahaja yang wujud. Adapun segala sesuatu selain Allah Ta'ala masih lagi belum dicipta. Maka Allah Ta'ala telah pun ada tanpa bertempat. Dan selama Allah Ta'ala menciptakan arash, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berubah. Maka kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala sama ada sebelum arash diciptakan ataupun setelah arash diciptakan sama. Allah tetap ada tanpa bertempat dan tanpa diliputi oleh arah yang 6. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berubah. Kalau kita kata sebelum Allah Ta'ala menciptakan arash, Allah ada tanpa tempat, yes, saya setuju. Akan tetapi selama mana Allah Ta'ala menciptakan arash, Allah Ta'ala duduk di atas arash, kalau begitu kamu telah menisbahkan perubahan pada Allah. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan arash, kamu kata Allah Ta'ala ada tanpa bertempat. Kemudian selama mana Allah Ta'ala menciptakan arash, kamu kata Allah Ta'ala duduk atas arash, maka maknanya Allah Ta'ala berubah. Sedangkan
Berubah itu tuan-tuan, berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ia adalah sebesar-besar sifat bagi makhluk. Semua makhluk pasti berubah. Rupa paras kita sekarang ini tuan-tuan tak sama dengan rupa paras kita 30 tahun yang lalu. Berlaku perubahan. Tengok saja tuan-tuan di sekeliling kita tuan-tuan, jalan, kawasan perumahan kita, sekolah tempat kita belajar dulu. Berlaku perubahan, dan perubahan itu berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ia adalah sebesar-besar sifat makhluk. Maka kalau kita kata Allah Ta'ala sebelum menciptakan seluruh makhluknya, ya, Allah Ta'ala ada tanpa bertempat dan tanpa diliputi oleh arah yang enam. Akan tetapi setelah mana Allah Ta'ala menciptakan arash, Allah Ta'ala duduk bersemayam di atas arash. Ataupun setelah mana Allah Ta'ala menciptakan langit, Allah Ta'ala berada di langit. Maknanya tuan-tuan, kita telah pun menisbahkan perubahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain itu adalah sebesar-besar sifat bagi makhluk. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluknya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama ada sebelum diciptakan arash ataupun setelah diciptakan arash sama. Allah Ta'ala tidak berubah. Yani Allah Ta'ala tetap ada tanpa bertempat dan tanpa diliputi oleh arah yang enam. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, kata Tuan Syekh, daripada sekecil-kecil zarah sehinggalah sebesar-besar makhluk, iaitu arash, dan semua pergerakan hamba, diamnya, niat-niatnya dan lintasan-lintasan hatinya, maka kesemua itu terjadi dengan ciptaan Allah. Lintasan-lintasan hati manusia, lintasan hati ini tuan-tuan, kita lintasan dia ada dua. Ada lintasan-lintasan yang baik, ada lintasan-lintasan yang buruk. Kalau yang lintasan-lintasan yang baik ni tuan-tuan, kata ulama, segerakan. Kalau kita duduk saja tuan-tuan, terlintas zam terus masuk dan fikiran kita nak baca Quran, maka terus bangun tuan-tuan, pergi ambil wuduk dan baca Quran. Jangan ditangguh-tangguhkan kalau ada lintasan yang baik. Tapi kalau lintasan yang buruk tuan-tuan masuk dalam fikiran kita, jangan dilayan. Sibukkan diri kita dengan perkara kebaikan, jangan dilayan lintasan buruk tersebut tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang menciptakan lintasan-lintasan hati tersebut siapa? Yang menciptakan lintasan-lintasan tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat-niat. Kita nak niat yang baik, niat yang buruk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Itu semua dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berniat untuk melakukan kebaikan tuan-tuan, niat saja nak lakukan kebaikan, Allah Ta'ala dah catatkan baginya satu kebaikan. Dia dah catatkan baginya satu pahala. Kalau dia buat kebaikan yang diniatkan tadi ni tuan-tuan, Allah Ta'ala akan catatkan baginya 10 pahala sekurang-kurangnya. Akan tetapi tuan-tuan, orang yang berniat untuk melakukan kejahatan, semata-mata niat saja tuan-tuan, masih lagi belum dicatatkan dosa baginya. Akan tapi bila dia lakukan, dia terjemahkan niat tersebut dalam bentuk perbuatan ataupun tindakan, ucapan dan sebagainya, maka tak kala dia buat niat niat yang buruk tersebut tadi tuan-tuan, diterjemahkan dalam bentuk perbuatan ataupun ucapan, ketika itu barulah dicatatkan baginya dosa. Itu pun tuan-tuan hanya dicatatkan satu dosa baginya. Berbeza dengan kalau seorang itu lakukan kebaikan, dicatatkan baginya 10 kebaikan, 10 pahala. Ini tuan-tuan melambangkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka kata Tuan Syekh, maka kesemua itu terjadi dengan ciptaan Allah Ta'ala jua. Yani Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu tersebut. Tidak ada sesuatu pun yang menciptakannya melainkan Allah. Ini tuan-tuan merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kata Tuan Syekh rahimahullah ta'ala, la tabi'atun wa la illatun bal dukhuluhu fil wujudi bimasyiatillahi wa qudratihi bitaqdirihi wa ilmihi al-azali liqaulillahi ta'ala wa khalaqa kulla syai' ay ahdathahu minal adami ilal wujud fala khalqa bihadzal ma'na li ghairillah. Bukanlah tabiat dan juga illah yang mencipta, bahkan segala yang dicipta adalah dengan kehendak Allah Ta'ala juga. Kudratnya, ketentuannya dan ilmunya yang azali, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mafhumnya, dan Allah menciptakan segala sesuatu. yakni Allah yang mengadakan segala sesuatu daripada tiada kepada ada, maka tidak ada penciptaan dengan makna ini bagi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Tuan Syekh, bukan tabiat dan bukan juga illah yang mencipta. Tabiat ni tuan-tuan ialah sifat yang Allah Ta'ala jadikan pada jirim. Contoh apa tu, tabiat api membakar, tabiat makanan mengenyangkan, tabiat ubat menyembuhkan. Akan tetapi tuan-tuan, bukanlah api itu yang menciptakan pembakaran, bukanlah ubat itu yang menciptakan kesembuhan, dan bukanlah makanan itu yang menciptakan kekenyangan. Tidak. Yang menciptakan kesembuhan adalah Allah, yang menciptakan kekenyangan adalah Allah, yang menghilangkan dahaga adalah Allah, yang memutuskan adalah Allah, yang membakar juga adalah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai contoh, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dilempar oleh Numrud di dalam satu unggun api yang begitu besar. Ditangkap Nabi Ibrahim AS, diikat kedua tangan dan kedua kakinya, dinyalakan satu unggun api yang begitu besar sehingga mereka sendiri tuan-tuan tak mampu nak mendekati unggun api itu, sebab sangat besar apinya, menjulang tinggi tuan-tuan, dan sangat panas, sehingga mereka terpaksa melemparkan Ibrahim AS dalam api tersebut dengan menggunakan blaster, yakni satu alat yang dinamakan sebagai manjaniq, yang dia jenis macam elastik tu tuan-tuan. Pump dia letak di dalam tu, maka diputuskan tali sini, maka dia akan melempar begitu. Maka Ibrahim AS dilempar dalam unggun api tadi tuan-tuan, yang sangat panas, apinya sangat besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Ibrahim masuk dalam itu tuan-tuan, akan tetapi api tidak membakar Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu bardaw wa salama, sejuk dan sejahtera ke atas Ibrahim. Maka tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini dalil bahawasanya api tidak membakar. Yang menciptakan pembakaran adalah Allah, bukan api. Api hanya asbab sahaja. Sebagaimana ubat adalah asbab kesembuhan, yang menciptakan kesembuhan adalah Allah, maka begitulah juga tuan-tuan, api itu adalah asbab, yang menciptakan pembakaran adalah Allah, yang membakar adalah Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbahasan ini insya-Allah ada sambungannya lagi tuan-tuan. Pada kata Tuan Syekh, bukanlah tabiat dan bukan juga illah yang mencipta, bahkan segala yang dicipta adalah dengan kehendak Allah Ta'ala juga. Hanya Allah Ta'ala juga yang mencipta. Itu nanti akan datang perbahasannya dengan lebih lanjut insya-Allah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala permudahkan urusan dunia dan urusan akhirat kita. Allah Ta'ala panjangkan umur kita dan keberkatan dan kesihatan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala
Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang kita alami zahir dan batin. Penyakit-penyakit yang dialami oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, pasangan kita, sahabat andai kita, ibu ayah kita, guru-guru kita serta jiran tetangga kita. Kita berdoa kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita semua daripada belenggu hutang. Allah Taala jadikan kita semua di kalangan hamba-hambanya yang saleh. Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman, dan Allah Ta'ala himpunkan kita semua dalam syurga Firdaus seperti mana Allah Ta'ala himpunkan kita pada malam ini bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali, kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.